Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala. Hari ini kita menyambut hari raya Idul Fitri. Maka ingat pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita menyempurnakan bilangan hari kita berpuasa, dan hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang Allah taala berikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kamu termasuk daripada orang yang bersyukur. Artinya, bila mana kita sambut hari raya, kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Ustaz ucapkan selamat hari raya, mohon maaf zahir dan batin dari Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-23. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat ke-24 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menghalang antara seseorang itu dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan idza da'akum yang bermaksud apabila dia menyeru kamu menunjukkan penyataan berbentuk kata tunggal, iaitu dia. Sedangkan kalimah sebelumnya menunjukkan dua pihak, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang berkata bahawa seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan seruan Allah, dan demikian juga sebaliknya. Ini kerana tujuan kedua-dua seruan itu adalah sama, bahkan ia sebenarnya hanyalah satu seruan saja. Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan bahawa perkataan dia itu membawa maksud dia yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Tahir Ibn Ashur dan Muhammad Husain At-Tabata'i berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan dia itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pendapat ini lebih tepat. Apatah lagi jika dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu hari Ubay ibn Ka'ab yang sedang solat telah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay hanya sekadar menoleh dan beliau meneruskan solat serta menyegerakannya.
Selepas itu beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu baginda bersabda, "Wahai Ubay, apakah yang telah menghalang kamu sehingga kamu tidak menyahut panggilan aku?" Ubay pun menjawab, "Aku sedang solat." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Tidakkah kamu mendengar wahyu yang disampaikan kepada aku, iaitu sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna?" Ubay menjawab, "Benar, aku telah mendengar wahyu tersebut, maka aku tidak akan mengulangi lagi." Peristiwa yang sama juga berlaku kepada seorang sahabat lain, iaitu Huzaifah Al-Yamani. Perkara ini menunjukkan bahawa perkataan dia yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, firman Allah Ta'ala, "Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi." Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menghalang seseorang itu dengan hatinya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahawa ayat ini menjadi perbahasan ramai ulama. Imam Ibn Jarir At-Tabari yang digelar sebagai Syekh Al-Mufassirin yang hidup pada abad yang ke-10 Masihi memahami kalimah tersebut dengan menjelaskan bahawa Allah lebih menguasai hati hamba-hambanya daripada penguasaan masing-masing ke atas hati mereka sendiri. Dia yang Maha berkuasa, yang membataskan antara mereka dengan hati mereka. Jika dia berkehendak, maka manusia selaku pemilik hati tidak akan mendapat sesuatu pun daripada keimanan atau kekufuran, dan juga menyedari sesuatu atau memahaminya kecuali dengan izin dan kehendaknya. Menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari, perkara ini disebabkan kerana faktor pemisah antara dua perkara ialah penghalangnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghalang antara seseorang manusia dengan hatinya yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat ditangkap atau difahami, maka tiada jalan lain bagi manusia itu untuk mencapai apa yang dihalanginya oleh Allah. Maka termasuk juga dalam perkara ini ialah Allah menghalang orang mukmin daripada kekufuran, dan dia juga menghalang orang kafir daripada keimanan. Imam Ibn Katsir yang menyokong pandangan Imam Ibn Jarir At-Tabari turut mengemukakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinilainya dapat menguatkan pandangan tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-24 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada mereka yang telah beriman serta memerintahkan mereka supaya memenuhi seruannya dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka menuju kehidupan rohani yang membawa manusia kepada martabat dan darjat kesempurnaan. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu suatu tugas yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ketika baginda masih hidup. Tetapi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kewajipan umat Islam ialah mengikuti sunnah baginda, sama ada sunnah yang berbentuk perbuatan maupun ucapan yang berkaitan dengan urusan agama. Adapun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai adat budaya seperti berpakaian, makanan dan sebagainya, maka ia tidak termasuk dalam perkara yang wajib kita ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi hukum Al-Quran dan petunjuknya, serta melaksanakan jihad. Maka umat Islam hendaklah mengikuti petunjuk itu dengan penuh keteguhan hati. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk mematikan jiwa manusia. Kelak Allah akan mengumpulkan kita semua untuk menghitung semua amalan kita, sama ada amalan hati maupun amalan perbuatan. Allah akan memberikan pembalasannya sesuai dengan amalan masing-masing. Kita janganlah terpedaya dengan amalan dan ketaatan yang telah kita lakukan. Janganlah kita berasa aman dengan ujian Allah, walaupun salah satu daripada kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam syurga.
Ini kerana jiwa kita berada di bawah kekuasaan Allah. Dialah yang maha berkuasa untuk membolak-balikkan dan menghalang jiwa manusia untuk mencapai tujuan. Ketahuilah, sesungguhnya kita akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Oleh itu, kita hendaklah segera beramal soleh dan membuat perhitungan terhadap amalan diri sendiri sebelum tiba masanya Allah memperhitungkan amalan kita. Kita juga hendaklah mempersiapkan bekalan untuk menghadapi alam mahsyar di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-24 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-24 surah Al-Anfal ini menegaskan kepada orang beriman supaya memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya apabila ada seruan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan cara menegakkan Islam dan melaksanakan syariat Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah Maha berkuasa untuk menghalang cita-cita dan kemahuan seseorang manusia. Oleh itu, manusia perlu menyerahkan segala ketentuan dan ketetapan hanya kepada Allah selepas seseorang itu berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh serta berdoa kepadanya. Ini kerana ketentuan Allah adalah baik kepada manusia walaupun mereka tidak menyukainya. Di akhir ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa manusia akan kembali kepada Allah, iaitu seluruh manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar untuk diadili di hadapan Allah. Ketika itu, segala amalan dan perbuatan manusia di dunia sebelumnya, sama ada amalan yang baik maupun perbuatan yang buruk, akan dihisap dan ditimbang dengan neraca Allah. Seterusnya, nasib manusia akan ditentukan oleh Allah sama ada manusia itu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka berdasarkan segala amalan dan perbuatan yang pernah dilakukan sewaktu manusia hidup di dunia dahulu. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang berterusan melakukan perbuatan keji, dosa dan maksiat, sama ada melakukan perbuatan dosa terhadap manusia lain maupun melakukan perbuatan dosa kepada Allah SWT. Walaupun seseorang itu diberi nikmat, rezeki dan kesihatan yang baik, serta disampaikan seruan yang mengajaknya untuk melakukan kebaikan dan menghentikan perkara mungkar, tetapi dia tetap terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seolah-olah tiada rasa gerun dalam hatinya bagi menghadapi alam mahsyar di akhirat kelak. Antaranya ialah perbuatan memberi dan menerima rasuah, di mana orang yang memberi rasuah sama ada dalam bentuk wang ringgit maupun harta benda ini mengharapkan sesuatu daripada orang yang menerima rasuah dengan cara yang salah untuk kepentingan dirinya. Manakala orang yang menerima rasuah pula melakukan pengkhianatan dan pecah amanah apabila sanggup menerima habuan daripada pemberi rasuah hanya semata-mata kerana wang ringgit dan harta benda yang tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Perbuatan memberi dan menerima rasuah ini akan menyebabkan rosaknya akhlak dan sistem keadilan dalam negara serta mengakibatkan hancurnya sesebuah tamadun yang mempunyai peradaban yang tinggi. Bahkan perbuatan rasuah ini akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang salah, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, sedangkan kamu mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-24 surah Al-Anfal ini ialah
Pertama, setiap Muslim hendaklah memenuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada suruhan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan cara menegakkan Islam dan melaksanakan syariat Allah. Kedua, setiap orang Islam perlulah menyerahkan segala ketentuan kepada Allah selepas berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh serta berdoa kepadanya. Ini kerana ketentuan Allah adalah baik kepada manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketiga, jangan sesekali melakukan perbuatan keji, dosa dan maksiat sama ada terhadap manusia lain ataupun kepada Allah. Ini kerana setiap perbuatan dosa itu akan dibalas oleh Allah dengan azab seksaannya di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.